Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 10 hingga 16 Mac 2022. Yaman melancarkan serangan drone terhadap Saudi. Barat secara terang-terangan menghantar tentera upahan ke Ukraine. Beberapa anggota Mossad terbunuh dalam serangan peluru berpandu. Hukuman mati beramai-ramai di Arab Saudi melawan prinsip manusia. Brigade Jeneral Yahya Sari berkata pada hari Jumaat bahawa tentera Yaman melancarkan operasi drone terhadap kemudahan minyak Aramco di Arab Saudi. Serangan itu dilakukan sebagai tindak balas kepada peningkatan serangan oleh Gabungan Arab Saudi Emiriyah dan pencegahan import produk petroleum ke Yaman. Menurutnya, kemudahan Aramco Oil itu menjadi sasaran 9 drone termasuk 3 drone Samad 3. Sasaran struktur Aramco di kawasan Jizan dan Abha serta pusat sensitif lain dilakukan oleh 6 UAV Samad 1, katanya lagi. Sementara itu, seorang pegawai Arab Saudi di Kementerian Tenaga mengumumkan pagi Jumaat bahawa sebuah loji penapisan minyak di ibu negara Arab Saudi Riyadh diserang drone pada Khamis, menyebabkan kebakaran kecil. Kementerian itu tidak menyatakan dari mana serangan itu berasal dan tiada sesiapa yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu setakat ini. Serangan telah tertumpu pada pemasangan minyak termasuk saluran paip dan unit penyimpanan Saudi Aramco, pengeluar minyak kopra terbesar di dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahawa Barat secara terbuka menghantar tentera upahan asing ke Ukraine dari seluruh dunia. Putin berkata demikian pada hari ke-16 perang di Ukraine. Penyokong Ukraine dari Barat tidak menyembunyikan penghantaran askar upahan asing dan secara terbuka berbuat demikian serta mereka mengabaikan semua undang-undang antarabangsa, kata Putin semasa pertemuan dengan anggota tetap Majlis Keselamatan Rusia pada hari Jumaat seperti yang dipetik oleh Sputnik. Beliau juga menyatakan persetujuan terhadap cadangan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Khazhagetovich Shoigu untuk menghantar sukarelawan ke timur Ukraine. Menteri Pertahanan Rusia pada mesyuarat itu berkata bahawa sejumlah besar daripada 16,000 sukarelawan untuk membantu Republik Donetsk dan juga Luhansk di wilayah Donbas datang dari Asia Barat. Beberapa sumber dari Iraq mengumumkan bahawa beberapa pegawai Mossad terbunuh berikutan serangan peluru berpandu yang dilakukan ke atas ibu pejabat Israel di Erbil, Iraq. Al-Ma'lumah memetik pegawai keselamatan melaporkan bahawa beberapa pegawai agensi pengintip rejim Zionis Mossad terbunuh dan cedera dalam serangan peluru berpandu ke atas ibu pejabat perisik Mossad di Erbil. Al-Mayadin juga melaporkan bahawa ibu pejabat Mossad di Jalan Saladin telah musnah sepenuhnya dan beberapa askar upahan Israel telah terbunuh dan mengalami kecederaan. Laporan itu menambah bahawa operasi itu dijalankan sebagai tindak balas kepada operasi Israel sebelumnya dari Kurdistan Iraq terhadap Iran, mengatakan bahawa tiada ibu pejabat bersama Iraq Amerika disasarkan semasa operasi tersebut. Kementerian Kesihatan Wilayah Kurdistan Iraq mengumumkan bahawa tiada orang awam terbunuh atau cedera semasa operasi itu. 12 peluru berpandu dilancarkan pada awal Ahad terhadap ibu pejabat Mossad di Erbil di wilayah Kurdistan Iraq. Jurucakap Kementerian Luar Iran menyebut hukuman mati secara besar-besaran baru-baru ini di Arab Saudi sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip asas hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa serta bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebagai reaksi terhadap hukuman mati beramai-ramai di Arab Saudi baru-baru ini, Jurucakap Kementerian Luar Iran Said Khatibzadeh pada hari Ahad menggelarkan
tindakan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai pelanggaran berat prinsip asas hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan prosedur undang-undang diterima tanpa mematuhi proses kehakiman yang adil. Hukuman dan keganasan yang tidak terkawal bukanlah penyelesaian kepada krisis yang dibuat sendiri dan kerajaan Saudi tidak boleh menyalahgunakan gelaran biasa untuk menutup pergolakan politik dan kehakiman serta penindasan ke atas rakyat, tegas Khatibzadeh. Mengimbas kembali penerapan standard berbeza oleh negara barat dan penggunaan instrumental konsep hak asasi manusia, jurucakap Kementerian Luar Iran mengutuk sikap berdiam diri dan tidak bertindak negara-negara lain sebagai penuntut hak asasi manusia dan menganggapnya sebagai tanda kepura-puraan dalam politik penggunaan konsep hak asasi manusia untuk ketamakan politik mereka dan terhadap kerajaan bebas. Arab Saudi pada hari Sabtu menghukum mati 81 orang yang disabitkan dengan pelbagai jenayah termasuk pembunuhan dan tergolong dalam kumpulan militan dalam pelaksanaan hukuman besar-besaran terbesar yang dijalankan oleh negara beraja itu. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, kamu adalah sebuah karya seni. Tidak semua orang akan mengerti kamu, tetapi mereka yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Sekian